Fokus utama berita tengah hari. SEDC santuni kanak-kanak Kompleks Kebajikan Datuk Amar Hajah Laila Taib. Klinik Kesihatan Tatau terima 2 mesin hemodialisis. Aktiviti perniagaan mampu tingkatkan sosioekonomi pakat. NGO Dermawan Rai Anak Yatim Asnaf di Miri. 2,792 warga sekolah di Jemoreng terima duit raya. 200 juta ringgit diperuntuk ubah wajah Beting Maru. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Perbadan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC meneruskan program tanggungjawab sosial korporatnya dengan menyantuni golongan yang kurang bernasib baik sempena Ramadan. Seramai 84 kanak-kanak dari Kompleks Kebajikan Datuk Amar Hajah Laila Taib Kuching menerima duit raya dan barangan kelengkapan sekolah dalam majlis diadakan di sebuah hotel di Kuching pada Khamis. Majlis tersebut diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Bang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Ia dimulakan dengan upacara pertukaran surat rasmi kerjasama antara SEDC dan Tabung Baitul Mal Sarawak dan diteruskan dengan penyerahan zakat perniagaan daripada SEDC kepada Tabung Baitul Mal Sarawak yang berjumlah RM600,000. Seterusnya, Premier Sarawak serta isteri menyempurnakan sesi penyerahan sumbangan duit raya dan barangan kelengkapan sekolah kepada kanak-kanak daripada Kompleks Kebajikan Datuk Amar Hajah Laila Taib. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koyan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein serta tetamu kehormat lain. Klinik Kesihatan Tatau telah menerima bantuan 2 mesin hemodialisis daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan ini bertujuan untuk menambah bilangan mesin sedia ada bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan serta kapasiti rawatan hemodialisis di kawasan tersebut. Menurutnya, selain Klinik Kesihatan Tatau, Hospital Bintulu juga turut menerima bantuan 3 buah mesin hemodialisis menjadikan kos keseluruhan untuk bahagian Bintulu sahaja sebanyak RM205,750. Terdahulu, Pengarah Hospital Bintulu Dr. Suzailina Sulaiman dalam ucapan aluannya memberitahu unit hemodialisis Klinik Kesihatan Tatau kini menempatkan 20 orang pesakit yang memerlukan rawatan hemodialisis. Jelasnya, daripada jumlah itu, 11 orang pesakit adalah di bawah bantuan JKMS, 4 pesakit di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial SOKSO, seorang di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan 4 lagi tanggungan sendiri. Justru beliau berharap dengan penambahan mesin hemodialisis ini dapat membantu dalam meningkatkan kualiti penjagaan buah pinggang pesakit di kawasan berkenaan. Penglibatan masyarakat luar bandar dalam aktiviti perniagaan mampu menarik minat orang luar sekaligus meningkatkan sosioekonomi di kawasan pakan. Penasihat di Pejabat Premier Sarawak Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, setakat ini sebanyak 30 buah gerai menjual hasil hutan, kebun dan sungai dari 6 buah rumah panjang sekitar simpang Jalan Ulu Perdana Pakan telah memasarkan hasil produk masing-masing. Menurutnya, beliau menyokong usaha yang dilakukan oleh penduduk rumah-rumah panjang ini kerana aktiviti sebegini mampu meningkatkan pendapatan penduduk selain menarik orang luar datang bagi mendapatkan hasil yang dikeluarkan dari daerah pakan. Tambahnya, lebih-lebih lagi jalan pakan ke Ulu Kota, seterusnya ke Ulu Paku yang bernilai RM247 juta hampir siap dan akan menjadi jalan perhubungan kedua. Jelasnya, jalan pakan Ulu Kota ke Ulu Paku ini boleh memendekkan perjalanan sebanyak 50 km dari Lebuh Raya, Pan Borneo di Sarike ke Pan Borneo di Betong. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa meninjau dan melawat tapak gerai-gerai tersebut di Pakan pada Khamis.
Ahli Dewan Undangan Negeri Anupakan itu yakin sekiranya projek jalan ini siap sepenuhnya, lebih banyak lagi kawasan di Pakan akan dapat dibangunkan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan kepada rakyat di daerah itu. Lawatan itu juga bertujuan mengenal pasti keperluan, kemudahan serta lokasi yang sesuai serta projek-projek yang dijangkakan perlu bagi kemudahan penduduk menjalankan aktiviti perniagaan mereka. Seramai 32 asnaf dan anak yatim dari kampung Lereng Bukit telah diraikan dalam majlis berbuka puasa di Surau Hidayatullah di Miri pada Rabu. Pada majlis itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chuiyu telah menyampaikan sumbangan duit raya kepada mereka. Ketika ditemui media, Datuk Sebastian mengucapkan ribuan terima kasih kepada badan bukan kerajaan, NGO dan dermawan yang sudi menjemput beliau untuk menyempurnakan penyampaian sumbangan tersebut dan bekerjasama menjayakan majlis berkenaan. Sehubungan itu, beliau berharap agar lebih ramai individu yang berkemampuan tampil menyumbang untuk keperluan mereka yang memerlukan bantuan pada bila-bila masa. Sementara itu, seramai 2,792 orang pelajar, guru serta kaki tangan sekolah di kawasan Jemoreng tersenyum setelah menerima duit raya sumbangan Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak Integrity the Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya. Adun Jemoreng itu menyerahkan sumbangan itu dalam program ziarah kasih Aidilfitri YB Beri Duit Raya pada Rabu. Antara sekolah yang disantuni adalah SMK Agama Igan, SK Igan, SK Bawang Tian, SJK Chung Hua Matu, SK Orang Kaya Selair, SMK Matu, SK Sekaan Kecil dan SK Orang Kaya Sergunim Jemoreng. Program ini dilaksanakan setiap tahun bagi berkongsi kegembiraan menyambut Syawal yang bakal menjelang seminggu lagi setelah sebulan menjalani ibadah puasa. Selain itu, ia turut membuka ruang di antara pihak sekolah dengan wakil rakyat ini untuk bersua muka dan beramah mesra. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit untuk menyediakan kemudahan dan pembangunan di kawasan Beting Maru. Adun Beting Maru, Razaili Gapur berkata, beberapa projek mega dirancang di kawasan itu kerana tidak mahu ia ketinggalan daripada arus pembangunan. Menurutnya, antara projek yang akan dilaksanakan adalah jeti nelayan di kawasan perumahan nelayan dengan kos 7 juta ringgit, pusat komuniti dengan kos 8.5 juta ringgit, mini stadium dengan kos 4 juta ringgit, sebuah kilang untuk membangunkan hasil tani dengan kos 4 juta ringgit. Selain itu, katanya jalan utama depan Masjid Al-Amin menuju ke dataran Temegong Kadir dengan kos 5 juta ringgit, stesen minyak Petros dengan kos 2 juta ringgit, 2 buah surau bina baru dan sebuah surau naik taraf dengan kos 5 juta ringgit di Kampung Beladin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Ihya Ramadan di Kampung Beladin pada Rabu. Tambah Razaili, medan niaga, arena sukan dan dewan terbuka juga turut dibina di kawasan ini. Katanya jika semua projek ini sudah siap sepenuhnya, ianya akan memberi wajah baru dan kemudahan kepada penduduk di kawasan Beladin, khususnya di Beting Maru. Dari segi ekonomi dan pertanian, ujarnya beberapa ladang baru dibangunkan di kawasan Setirak untuk projek pertanian dan ternakan. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fiza Munirah. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita UKAS dengan serotan Majlis Berbuka Puasa Premier Sarawak bersama kanak-kanak dari Kompleks Kebajikan Datuk Amar Hajah Laila Taib, Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.